pembangunan negara. Perpaduan jitu negara terbilang. Perpaduan nadi transformasi negara. Perpaduan kaum teras keharmonian negara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran, barisan pendidik, ahli-ahli panel, seterusnya sidang dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskusi dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam majlis ilmu ini bagi membincangkan satu isu yang begitu menarik untuk dikupas, iaitu perpaduan kepelbagaian kaum satu kelebihan. Kebelakangan ini, terdapat segelintir pihak yang cuba menjadi batu api, menyemarakan api perkauman, melaga-lagakan masyarakat dengan pelbagai isu sensitif. Lebih menyedihkan lagi apabila sentimen perkauman dimainkan semasa bulan kemerdekaan. Perkara ini perlu dielakkan demi mengelakkan masyarakat berpecah belah, seterusnya menghancurkan sesebuah negara. Baiklah hadirin sekalian, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita membincangkan isu ini dengan lebih dalam lagi, molek kiranya jika kita berkenalan dahulu dengan ahli panel kita pada hari ini. Saya, Ain Azrina Yap, pengerusi anda pada hari ini ditemani oleh 3 orang ahli panel yang saya kira sudah cukup bersedia. Hadirin sekalian, di ujung sana seorang gadis yang sangat berbakat dan berkarisma. Saya perkenalkan saudari Crisenta. Apa kabar saudari? Kabar baik saudari. Saya difahamkan saudari ingin menjadi seorang pemberita yang segani. Benar saudari? Benar saudari pengerusi. Di sebelah kanan saya seorang gadis kecil molek tetapi tegas orangnya. Saya perkenalkan saudari Natasha. Apa kabar saudari? Kabar baik saudari. Saudari pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sihat-siat saja. Di sebelah kiri saya seorang gadis yang berpegang teguh kepada prinsip genggam bara api biar sampai jadi arang. Saya perkenalkan saudari Evelyn. Apa kabar saudari? Sihat saudari pengerusi. Baiklah, hadirin hadirat, menurut Kamus Dewan isi keempat, perpaduan bermaksud penggabungan, kecocokan atau perihal berpadu, bergabung menjadi satu. Manakala dalam kata lain pula, perpaduan ialah satu proses menyatu padukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara agar tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan satu nilai serta satu perasaan kebangsaan dalam kalangan mereka. Baiklah hadirin sekalian, apabila kita membicarakan tentang perpaduan, pasti akan terlintas di pikiran kita tentang peristiwa 13 Mei 1969. Apakah sebenarnya yang menyebabkan peristiwa tersebut berlaku? Saya serahkan soalan ini kepada saudari Crisenta. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Terlebih dahulu yang dihormati Kombinasi Intelektual Kehakiman, barisan pendidik, rakan-rakan panel dan seterusnya, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia yang telah merabut 196 nyawa. Sewaktu tempoh penjajahan, British telah membuat dasar pecah dan perintah di tanah Melayu dan menyebabkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum berpecah. Melalui dasar ini, orang Melayu ditempatkan di kawasan luar bandar yang kebanyakannya menjadi nelayan dan petani, manakala kaum Cina pula menetap di kawasan bandar dan menguasai segala aktiviti ekonomi serta melibatkan diri dalam bidang perlambungan. Masyarakat India pula tinggal dan bekerja di ladang-ladang. Dasar pecah dan perintah oleh penjajah British telah menyebabkan jurang antara etnik di Malaysia sehingga tercetusnya peristiwa berdarah ini. Bagi menangani isu-isu perpaduan, kerajaan telah mengisytiharkan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970. Kemudian, jurang ekonomi yang wujud antara etnik dirapatkan dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru. Kerajaan juga berusaha untuk mewujudkan kesepaduan sosial melalui dasar pendidikan kebangsaan, dasar sosial negara, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar keselamatan negara, dasar komuniti negara, dan dasar perpaduan negara. Namun, sekalipun banyak langkah telah dibuat, perpaduan tidak akan tercapai sekiranya masih ada pihak yang menjadi batu api menyemarakkan isu-isu perkauman. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Crisenta. Ya hadirin hadirat, sejarah bukan saja untuk dijadikan tatapan maupun dihafal, tetapi perlu diambil iktibar agar perkara ini tidak berulang dan kita tidak membuat kesilapan yang sama. Profesor Dr. Teo Kiok Siong juga pernah berkata bahawa
Peristiwa 13 Mei 1969 memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa "Kalah jadi abu, menang jadi arang" kerana peristiwa ini merugikan semua kaum selain menjejaskan imej negara di persada antarabangsa. Baiklah, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, Saudari Natasha, apakah benar kepelbagaian kaum itu satu kelebihan? Silakan saudari. Terima kasih Saudari Pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan hakim, barisan pendidik, rakan-rakan panel dan seterusnya hadirin sekalian. Negara kita, Malaysia, terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Kumpulan terbesar rakyat Malaysia terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Negeri Sabah mempunyai etnik yang mempunyai pelbagai dialek dan budaya terbesar, iaitu sebanyak 32 etnik komuniti dan etnik majoriti adalah etnik Kadazan Dusun. Kumpulan lain termasuklah Rumus, Bajau, Murut, Lundaye, Orang Sungai dan Iranun. Manakala penduduk Sarawak pula terdiri daripada 27 kumpulan etnik komuniti dan etnik Iban adalah etnik majoriti selain Bidayu, Melanau dan Orang Ulu. Perbezaan merupakan satu kekuatan jika kita saling bertoleransi. Hadirin hadirat, bayangkan negara kita yang pelbagai kaum, pelbagai budaya, berpadu tenaga, berganding bahu, berganding kekuatan dan pemikiran untuk sama-sama memajukan Malaysia. Sudah pasti negara kita akan disegani oleh negara luar. Secara analoginya, jika kita boleh sama-sama bersenggamata menunggu Datuk Lee Chong Wei untuk beraksi dalam perlawanan badminton dan sama-sama bersorak gembira untuk meraihkan kejayaannya, sudah pasti kita juga boleh sama-sama menerusi kepelbagaian yang ada untuk memajukan negara kita. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita harus meraihkan kepelbagaian, mencari titik persamaan dan merapatkan jurang perbezaan. Kembali kepada Saudari Pengerusi. Terima kasih Saudari Natasha atas penjelasan yang panjang lebar sebentar tadi. Hidup dalam kepelbagaian dan kemakmuran adalah salah satu nikmat Tuhan yang perlu kita syukuri. Ini bukan tentang mencari siapa yang lebih, siapa yang kurang, siapa yang baik, siapa yang buruk. Ini lebih kepada saling menguatkan. Hadirin sekalian, ayat ini jelas menunjukkan bahawa kerencaman kita pada hari ini adalah untuk saling kenal mengenal. Baiklah Saudari Aidilin, mengapakah perpaduan kaum perlu diperkukuhkan? Silakan saudari. Terima kasih Saudari Pengerusi. Terlebih dahulu yang dihormati kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel, seterusnya hadirin sekalian. Perpaduan perlu diperkukuh untuk menjamin keselamatan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila rakyat sentiasa bersatu padu, anasir-anasir luar tidak dapat menceroboh pemikiran rakyat kerana perpaduan mampu menyatukan pemikiran dan hati masyarakat. Jika rakyat tidak bersatu hati, maka akan wujud pengaruh negatif yang membolehkan negara kita dijajah semula. Selain itu, perpaduan juga perlu diperkukuh demi meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Dengan wujudnya masyarakat yang aman dan harmoni, mampu menarik pelabur asing untuk melabur di negara kita. Kemasukan pelabur asing akan mempengaruhi kadar pertukaran wang asing, seterusnya membantu kepesatan ekonomi di negara kita. Secara tidak langsung, kadar pengangguran juga dapat dikurangkan kerana banyak tawaran pekerjaan. Di samping itu, perpaduan kaum dalam masyarakat juga dapat menarik kedatangan pelancong ke Malaysia. Sudah terang lagi bersulu, salah satu sumber ekonomi negara ialah sektor pelancongan yang dapat menjana ekonomi negara. Asas perpaduan yang kukuh dan kebudayaan yang unik di samping kepelbagaian adat resam yang membentuk identiti sesebuah masyarakat juga dapat memikat hati pelancong untuk berkunjung ke negara kita. Oleh itu, dapatlah saya simpulkan di sini bahawa kepelbagaian kaum memberikan kelebihan kepada negara kita. Kembali kepada Saudari Pengerusi. Terima kasih Saudari Aidilin. Dalam usaha mengekalkan perpaduan kaum di negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam merapatkan jurang antara kaum. Persoalan saya seterusnya, apakah cabaran yang dihadapi oleh kita semasa merapatkan perkauman di negara kita?
Saya buka soalan ini kepada mana-mana ahli panel. Saudari Lucy, Lucy, Saudari Natasha, dan Saudari Crisenta, Saudari Pengerusi, izinkan saya untuk menjawab soalan tersebut terlebih dahulu ya. ya saudari silakan. Boleh Saudari Sudah Crisenta, tentu Saudari Natasha, silakan. Saudari Pengerusi, rekan-rekan panel dan hadirin hadirat, antara cabaran baru yang menjadi ancaman kepada perpaduan kaum ialah pengaruh media sosial. Ada segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial untuk menyebarkan cerita tidak benar yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Fitnah yang tersebar luas dalam media sosial mampu mencetuskan pergaduhan dan, maafkan saya, kerana kandungan yang dimaknai berbentuk provokasi, berbau perkauman dan menghina agama atau kaum. Masyarakat yang kurang berpengetahuan akan mudah mempercayai maklumat tersebut dan menyebarkannya kepada orang lain. Anugerah keamanan yang telah kita kecapi pada hari ini sepatutnya dikekalkan. Janganlah kerana ingin meraih tontonan yang banyak, tiang perpaduan dirobohkan. Mana-mana peristiwa yang membabitkan pergaduhan antara kaum perlu diingati dan dijadikan iktibar, kerana George Santayana pernah mengatakan, mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya. Benar, Saudari Natasha. Saudari Pengerusi, Ya saudari. izinkan saya pula untuk berkongsi pandangan. Ya saudari silakan saudari. Saudari Pengerusi, rekan-rekan panel dan hadirin hadirat, selain daripada media sosial, prasangka turut menjadi ancaman terbesar dalam usaha memupuk perpaduan kaum. Prasangka ialah pernyataan, pandangan, pendapat atau tanggapan yang dilemparkan oleh sesuatu kaum itu terhadap sesuatu kaum yang lain tanpa usul periksa dan bukti yang ukur. Prasangka dapat membangkitkan suasana tidak harmoni dalam kalangan masyarakat kerana prasangka boleh mencetuskan konflik dan menjurus kepada timbulnya perasaan tidak puas hati terhadap sesuatu kaum yang lain. Persoalannya, dari manakah datangnya prasangka ini? Ya hadirin hadirat, menurut kajian Ahmad 2006, prasangka diwarisi oleh generasi terdahulu yang tidak dikawal lalu disampaikan kepada generasi seterusnya sehingga menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati, benci dan saling tidak mempercayai antara satu kaum dengan kaum yang lain. Oleh itu, kita sebagai generasi baharu haruslah berganding bahu menghapus sikap prasangka dan prejudis demi keharmonian negara. Kembali kepada Saudari Pengerusi. Terima kasih saudari Crisenta. Hadirin hadirat, ternyata prasangka dan prejudis merupakan salah satu cabaran yang paling sukar ditangani kerana ianya sudah wujud sejak sekian lama. Baiklah, soalan saya seterusnya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengekalkan perpaduan kaum di negara kita? Saudari Pengerusi, Ya, saudari Evelyn. izinkan saya pula untuk berkongsi pandangan. Boleh, saudari, silakan. Terima kasih Saudari Pengerusi. Pada pandangan saya, salah satu kunci utama dalam memupuk perpaduan adalah saling menghormati. Jika tidak ada sikap ini dalam diri setiap warga negara Malaysia, nescaya setiap langkah yang diambil tidak akan berhasil. Buatlah sebanyak manapun langkah, jika tidak ada sikap ini, semua usaha yang dilakukan bakal mencurah air ke daun keladi. Oleh hal yang demikian, sikap saling menghormati perlu disemai dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak menghormati kaum dan agama orang lain. Ibu bapa perlulah menjadi suri teladan kepada anak-anak kerana pepatah ada mengatakan, bagaimana acuan, begitulah kuinya. Mengapa perlunya kita memahami budaya dan adat bersama kaum-kaum yang ada di negara kita? Ya hadirin hadirat, jawapannya sudah pasti untuk mewujudkan sikap toleransi serta tolak ansur sesama kaum. Kita tidak seharusnya hanya perlu tahu sahaja, tetapi perlulah memahami budaya sesuatu kaum. Kembali kepada Saudari Pengerusi. Terima kasih saudari Evelyn. Apa pula pendapat saudari Natasha berhubung dengan perkara ini? Nampaknya saudari sangat bersemangat pada hari ini ya. Ya saudari, izinkan saya untuk menyambung ucapan saya ya. Boleh saudari, silakan. Terima kasih Saudari Pengerusi atas kesempatan yang diberikan. Hadirin hadirat, saya yakin dan percaya bahawa sekolah merupakan tempat paling sesuai untuk memupuk perpaduan antara kaum. Hal ini demikian kerana di sekolah terdapat pelbagai pelajar yang berbilang kaum.
Di sekolah jugalah tempat bermulanya perkenalan antara kanak-kanak dan remaja dengan rakan-rakan pelbagai kaum. Murid-murid akan mula mengenali dan mengetahui adat resam, agama, dan budaya kaum lain melalui rakan-rakan mereka. Selain itu, aktiviti kokurikulum seperti hari sukan atau aktiviti perkemahan bukan sahaja dapat memupuk semangat kerjasama, malah dapat memupuk amalan bersatu padu, saling hormat menghormati, dan bertoleransi antara pelbagai kaum. Tepat sekali Saudari Natasha. Saudari pengerusi, izinkan saya pula untuk menambah sedikit. Baiklah saudari, silakan saudari. Terima kasih Saudari pengerusi. Tidak keterlaluan jika saya katakan bahwa sekolah kita merupakan antara salah satu contoh terbaik yang boleh diangkat untuk dikongsikan bersama. Sekolah kita mempunyai pelbagai kaum, namun perkara tersebut tidak pernah menjadi halangan untuk kita saling berkomunikasi kerana semua murid fasih berbahasa Melayu dan berbahasa Cina. Saya kira saudari pengerusi dan juga rakan-rakan panel juga fasih berbahasa Cina, Ya bukan? saudari. Bukan itu sahaja, baru-baru ini sekolah kita turut mengadakan sambutan Hari Raya dan Hari Keamatan. Sambutan daripada para pelajar amat memberangsangkan. Jujur saya katakan, saya berasa sangat gembira kerana kita dapat hidup dan belajar dalam suasana yang aman dan harmoni. Terima kasih saudari Krisenta. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum saya akhiri forum kita pada hari ini, saudari Aivilin berikan sedikit kata-kata untuk masyarakat di luar sana. Silakan saudari. Terima kasih Saudari pengerusi. Perpaduan memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Jika semua pihak berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, sudah pasti perkara ini mudah dikecapi. Sebagai seorang rakyat Malaysia, marilah kita sandar menyandar, saling menghormati, saling bertoleransi, kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Usahlah bersikap seperti enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Jadikanlah kepelbagaian kita sebagai satu kekuatan dalam memajukan negara agar setanding dengan negara lain. Sekian. Terima kasih kepada ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi pendapat masing-masing. Walaupun kita mempunyai pelbagai perbezaan, tetapi jika disatukan dalam satu nilai dan prinsip kemanusiaan yang baik, sudah pasti perpaduan dapat diperkukuhkan. Akhir sekali, sebelum saya mengakhiri forum remaja kita pada hari ini, dapatlah saya simpulkan bahawa perpaduan merupakan asas kepada pembangunan negara. Hadirin hadirat, saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.